Dan menahan pedih dapat menghantarkan sampai ke puncak, bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat. Kan disebut dalam satu kitab, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Jadi nak selamat jasad kita, kurangkan makan. Jangan makan banyak-banyak. Makan ni penyakit. Makan sikit penyakit, makan banyak penyakit. Pandai-pandailah. Tu Nabi ajar kita, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini sebelum lapar dah makan, selagi tak kenyang tak berhenti. Tu kita. Ayat yang paling bahaya untuk orang yang tinggi macam saya. Apa dah? Kau tinggi, makan banyak pun tak apa, tak nampak warna dah. Tu ayat tu membunuh semua tu. Semua membunuh. Lagi satu ayat tu, salah, selagi boleh makan, makan. Tu orang tua sekarang cakap. Selagi boleh makan, makan. So tak boleh makan, so baru berhenti. Jangan. Kan? Macam arwah abah saya badan besar. Arwah abah saya dulu. Dia seorang penyakit darah tinggi, naik darah tiba-tiba. Kita kat Malaysia ni silent killer banyak kan, jantung, darah tinggi, kencing manis, kan, tiba-tiba kan. Ayat tiba-tiba lah, bukan tiba-tiba, tak pernah buat pemeriksaan doktor. Orang lelaki paling penakut jarum kan, yang dah tua-tua dah biasa. Budak-budak muda pun takut. Orang perempuan bapak segala jarum semua dah rasa. Orang perempuan tu ayat dia takut sangat, dia kata kan. Kan, tu saya respect orang perempuan ni kan? Bukan sikit-sikit lah. Saya pergi ceramah dekat Tawau baru-baru ni. Saya sampai singgah satu rumah makcik tu, senyum ada cucu anak dia kecil sekali. Anak saya 13, 3 boleh anak itu pun baru keguguran itu seorang. La ilaha illallah. Pak tu, oi tuan-tuan, rumah tak ada lah besar benar tu, bilik tak cukup nampak, tapi 3 boleh anak rezeki ya? Rezeki anak tuan-tuan. Betul, anak kita 3 boleh, 10 orang lah kata kan. Sekarang mungkin tak rasa, tunggu dia besar sikit. Emak yang tawasap adalah dimaklumkan. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan, didapati masih ada lagi yang belum bank in kan duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu kan. Kok macam tu lah kan emak kan. Bayanglah seorang 500, tak 5,000 sebulan. Lagi hana pula orang mencen tu kan. Tapi janganlah buat macam tu, Pak tahu apa kan. Bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat, macam yang saya cerita tadi lah, yang Allah Ta'ala bakar sampai 1000 tahun, soju 100 tahun pun tak mau, sudahnya laparkan dia 100 tahun baru dia elok. Sesungguhnya banyak makan dapat mengeraskan hati dan menghilangkan cahayanya, dan cahaya hikmah adalah lapar serta kenyang dapat menjatuhkan seseorang daripada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, terangkanlah hatimu dengan lapar, perangilah nafsumu dengan lapar dan haus, serta sentiasalah mengetuk pintu syurga dengan lapar. Sesungguhnya pahala demikian itu bagaikan pahala pahlawan membela agama Allah, dan sesungguhnya tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah daripada lapar dan haus. Tidak akan masuk ke kerajaan langit seseorang yang memenuhi perutnya dan kehilangan lazatnya beribadah. Memang saja dia suruh kita makan banyak-banyak, setan, kau makan lagi, sebab lepas tu senang nak jaga kita ni, suruh tersandar ke rumah tu supaya payah nak bangun pergi semayang. Lepas maghrib bini kita masak telur, masak kicap, letak pula ikan kerisi goreng, campur pula dengan cupaku, cocah dengan sambal belacan. Bertambah makan. Lepas maghrib tersandar kan, tersandar tahu, aduh macam mana lah nak pergi surau ni, dah tak pergi surau kan. Lepas tu dah mula lah, masuk hari kedua tak pergi lagi, sudahnya dah dilazimkan tak pergi. Itu yang jadi korehkan hati kita kan. Telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku pernah kenyang semenjak aku masuk Islam, agar aku temukan lazatnya beribadah kepada Tuhanku, dan aku tidak pernah minum puas semenjak masuk Islam kerana rindu berjumpa dengan Tuhanku. Ini kerana jika banyak makan akan sedikit beribadah. Sesungguhnya jika orang banyak makan, beratlah badannya, mengantuk dan lemahlah anggota badannya, sehingga tidak membuahkan sesuatu. Dia tidur melulu bagaikan bangkai terbuang. Demikianlah dalam kitab Minhajul Abidin kan? Daripada Luqman Al-Hakim,
Dia berkata kepada puteranya, janganlah engkau banyak tidur dan makan. Barang siapa memperbanyakkan kedua-duanya pada hari kiamat, dia akan miskin amal soleh. Ini tersebut dalam kitab Maniyatul Mufti. Nak azan dulu kau? Tak jauh dah pun, tapi azan dulu ya. Sambung ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau membunuh hati dengan banyak makan dan tidur. Sesungguhnya hati akan mati bagaikan tanaman jika tergenang air. Terlampau banyak nak makan dan minum kan. Orang-orang saleh mentafsirkan perut ibarat kuali di bawah hati. Ibarat kuali di bawah hati, jika terisi banyak akan menggenangi hati sehingga menjadi kotor dan hitam. Di samping itu, banyak makan dapat mengurangkan kecerdasan dalam mencari ilmu. Dia jadi macam slow bila makan banyak mana. Bulan puasa lah paling senang kalau kita nak menghafal apa-apa surah. Laju sikit lah. Sebab penumpuan yang kurang. Kalau makan kan tiba-tiba dah sikit paut pula. Macam-macam kan. Lepas tu jadi ngantuk pula. Itu satu hal. Diceritakan daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, dia melihat iblis membawa beberapa tali. Kemudian dia bertanya, apa itu? Iblis menjawab, inilah syahwat. Dengan ini aku akan ikat anak cucu Adam. Yahya alaihissalam bertanya lagi, apakah pernah engkau mengikatku dengan itu? Iblis menjawab, tidak. Hanya pada satu malam engkau makan sampai kenyang, karenanya aku beratkan engkau melakukan solat. Kemudian Yahya alaihissalam berkata, sesungguhnya setelah kejadian itu aku tidak akan makan sampai kenyang selama-lamanya. Demikianlah orang yang tidak pernah kenyang selama hidupnya kecuali satu malam. Bagaimana pula orang yang tidak pernah lapar selama hidupnya kecuali satu malam lalu mengharapkan lazatnya ibadah? Maksudnya kita lah, mana pernah lapar kan? Jarang lapar dah keluar, lapar lah keluar balon roti canai, lapar lah pergi makan. Tapi orang ni tak kan, macam Nabi Yahya ni tak ada, tak dapat dah kan? Dia satu malam je yang dia terkenyang, satu malam, maka diberatkan dia untuk beribadah. Diceritakan juga daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, pernah satu kali dia kekenyangan makan gandum. Malam tu lah yang dikatakan satu malam tu je yang dia terkenyang tu kan, makan gandum. Pada malam itu dia tertidur ketika berwirid. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya lalu berkata, apakah engkau menemukan rumah untukmu yang lebih bagus daripada rumahku? Apakah engkau menemukan teman yang lebih baik daripada berteman denganku? Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau melihat syurga Firdaus lalu melihat neraka Jahannam, pastinya engkau akan menangis, mengeluarkan nanah sebagai ganti air mata, dan engkau akan memakai besi bagi menggantikan kain. Mana kalau dia tengok keadaan tu, maka dia tak ada nak konyang-konyang, dia takkan buang masa dah dengan benda-benda lain. Itu yang orang yang menangis atas dunia ni, insya-Allah dapatlah dia insurans untuk perlindungan dia akhirat, so tak disambar oleh api neraka. Nak menangis, menangislah atas dunia, jangan tunggu akhirat baru nak nangis kan. Jadi maka dengan itulah, maka latihlah diri kita untuk menahan nafsu dan syahwat. Kadang-kadang terlepeh juga kan, terlepeh, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Dan termakan juga. Kono pula besok raya open house. Malaysia ni yang paling hebat sekali, open house dah tak cukup sebulan dah. Syawal lebih bersambung lagi jamuan. Sebab bertindan-tindan berlagu-lagu tarikh dengan jiran, buat juga walaupun dah habis Syawal. Tapi ingat, berjaga-jaga, jangan berlebih-lebihan bab makan. Sebab makan ini, terlampau banyak makan dan minum ni akan mengeraskan hati kita, memborekkan kita dalam ibadah. Mudah-mudahan berjayalah kita dalam perjuangan kita. Perjuangan menahan nafsu dan syahwat ini bermula daripada lahir sampailah ke penghujung nyawa kita. Maka janganlah kita mudah mengalah dan kalah dengan nafsu dan syahwat ni. Rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian pihak surau menerima saya pada malam ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi. Seronok lawa surau ni. Lawa surau. Jadi tuan-tuan, rugi kalau surau dah lawa tak datang. Datang ramai-ramai. Imarahkan surau ni. Di taman-taman perumahan ni insya-Allah saya rasa tak ada masalah. Subuh pun lebih 3 saf insya-Allah. Kan? Ya tak? Ya, okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan ni yang kata kempen. Kempen untuk kita solat jemaah. Jadi saya minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semua dari Allah juga. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.